Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan sambung pembahasan kita tentang rangkap ya. Baik, pada pertemuan kita yang lepas, kalau tuan-tuan masih ingat ya, saya dah jelaskan pada tuan-tuan bahawasanya rangkap tu ada dua jenis. Yang pertama rangkap isim, yang kedua rangkap fi'il. Ingat tak Yang pertama rangkap isim, yang kedua rangkap fi'il. Kita akan buat latihan lagi, tuan-tuan, jangan risau. Yang pertama kita akan pecahkan rangkap, yang kedua saya akan tanya ni rangkap isim ataupun rangkap fi'il. Jadi nak tahu rangkap isim ataupun rangkap fi'il kan mudah je, betul tak? Tuan-tuan tengoklah kalimat yang mula-mula. Kalau yang mula-mula tuan-tuan jumpa isim, maka rangkap tu isim punyalah. Kalau yang mula-mula tu rangkap fi'il, rangkap tu fi'il punyalah. Rangkap fi'il tuan-tuan tak payah risau sebab kita hari-hari buat benda tu dulu Yang mana kalau jumpa fi'il, kan rangkap fi'il contohnya, tiba-tiba kalimat pertama tuan-tuan jumpa fi'il. So ustaz, ini rangkap fi'il punyalah. Sebab apa? Sebab mula-mula saya jumpa fi'il. Jadi itu tak payah bahas sebab saya nak tengok mana fi'il dia, tengok apa ganti nama diri dalam dia kan. Kemudian siapa pelaku dia, kalau ada dekat dalam tu ditulis, lepas tu ada atau tidak maf'ulun bih. Tuan-tuan ingat tak? Itu kalau tuan-tuan jumpa kalimat rangkap fi'il. So tak ada masalah lah. Jadi benda baru pada tuan-tuan ialah kalau tuan-tuan jumpa rangkap isim, apa yang tuan-tuan perlu buat? Okey. Kalau rangkap isim ni tuan-tuan, tuan-tuan kena cari dua benda. Yang pertama tuan-tuan kena cari subjek dia, tengah cerita pasal siapa atau tengah cerita pasal apa. Kemudian tuan-tuan kena tengok mana khabar tentang subjek tersebut. Contohnya, rumah itu besar. Jadi subjek dalam rangkap ni apa? Rumah itu. Tu subjek dia. Kita tengah cerita pasal dia lah sekarang ni. Pasal rumah tu lah. Okey, khabar dia. Apa khabar tentang rumah tu? Apa cerita tentang rumah tu? Besar. Tu maksud dia. Ataupun Allah Maha Bijaksana. So, subjek dalam cerita saya ni kita tengah cerita pasal siapa? Tentang Allah. Allah. Nampak? Jadi, saya tanya kenapa dengan Allah? Apa khabar dia? Maha besar. Tu maksud dia. Ataupun buku itu mahal contohnya. Okey, subjek dia mana? Buku itu. Bukan buku ini, buku itu. Okey, kenapa dengan buku itu? Mahal. Ataupun tuan-tuan kena tahu subjek ni kena sebut sampai habis. Contohnya macam adik bongsu saya seorang doktor contohnya. Jadi kita tengah cerita pasal siapa? Tuan-tuan jangan kata adik. Salah, bukan adik. Adik bongsu saya. Adik saya kata ada 8 orang contohnya. Tapi saya nak cerita adik bongsu saya. Tuan-tuan kena sebut subjek dia mana? Adik bongsu saya. Nampak tak? Okey, kenapa dengan dia? Seorang doktor. Seorang doktor tu khabar tentang dia. Tuan-tuan faham tak? Kadang-kadang subjek dia panjang tuan-tuan, khabar dia pendek saja. Kadang-kadang subjek dia pendek, khabar dia panjang. Tak kira, tuan-tuan kena sebut dengan saya setakat mana subjek dia, setakat mana khabar dia. Katalah contohnya panjang subjek dia kita sebut bapa saudara saya sebelah ibu yang tinggal di Kuantan itu. Bapa saudara saya sebelah ibu yang tinggal di Kuantan itu. Pensan. Pensan tak best lah. Kaya contoh bapa saudara saya sebelah ibu yang tinggal di Kuantan itu kaya. Habis kalau saya tanya subjek dia mana? Subjek dia bukan bapa saudara. Bukan bapa saudara sebelah ibu. Bapa saudara sebelah ibu ada 16 orang Bapa saudara sebelah ibu yang tinggal di Kuantan itu. Tuan-tuan kena sebut sampai setakat mana dia punya subjek dia. Okey, khabar dia mana? Kaya. Maknanya predikat ataupun khabar dia tu satu perkataan je, kaya. Tak apalah. Tuan-tuan kena bagi tahu kalau dalam ayat tu panjang, tuan-tuan kena jumpa sampai setakat mana subjek dia. Sampai setakat mana subjek dia. Katalah dekat dalam ayat Quran tu tuan-tuan jumpa contoh-contoh. Ini tak ada dalam Quran. Saya bagi contoh. Katalah lembu kuning yang dicari oleh orang Yahudi itu hampir mati. Subjek dia mana? Bukan lembu kuning. Lembu kuning yang dicari oleh orang Yahudi itu. Sampai situ subjek dia. Okey, kenapa dengan lembu tu? Kenapa dengan lembu kuning yang dicari oleh orang Yahudi? Hampir mati. Gitu Hampir mati tu dia punya khabar dia. Tuan-tuan faham ke tidak? Kalau tuan-tuan jumpa rangkap isim, tuan-tuan kena cari setakat mana subjek dia, setakat mana khabar dia. Sampai mana jumpa rangkap kan? Tuan-tuan potong rangkap tu dulu. Okey ustaz, ni rangkap isim ke rangkap fi'il? Ini rangkap isim. Tuan-tuan kata baik, kalau rangkap isim, mana subjek, mana khabar? Tuan-tuan kena bagi tahu dengan saya. Kalau tuan-tuan jumpa rangkap fi'il, yang ni no problem. Mana fi'il dia? Pertama kan tuan-tuan jumpa fi'il kan? Okey, apa ganti nama diri dekat dalam dia? Rujuk pada siapa? Ada atau tidak maf'ulun bih? Jadi saya akan tanya dua soalan lah. Siapa pelaku dia? Ada atau tidak maf'ulun bih? Fi'il tu tak payahlah tanya ganti nama diri automatik kan? Okey, saya tanya.
siapa pelaku dia dan ada atau tidak maf'ul bih. Itu saya akan tanya kalau rangkap itu merupakan rangkap fi'il. Tuan-tuan, hari ini kita ada, saya nak balik kat tuan-tuan surah Al-Baqarah. Jadi hari ini kita nak ambil masih lagi ayat yang ketiga, tuan-tuan. Ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita ambil dua rangkap yang pertama, iaitu alladzina yu'minuna bil ghaib dan wa yuqimuna salata. Dua rangkap tu, wa mimma razaqnahum kita tinggalkan dulu sebab saya nak praktik dengan tuan-tuan, nak buat latihan dengan tuan-tuan rangkap isim dan rangkap fi'il, ya. Okey, sebelum kita masuk pada ayat, saya ada buat diagram ringkas yang tuan-tuan boleh screenshot, nanti tuan-tuan boleh jadikan sebagai rujukan insya-Allah, ya. So tuan-tuan standby dengan surah Al-Baqarah ayat yang nombor 3, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya. Baik, insya-Allah sebentar lagi.